Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan taufik dan izin daripada Allah, kita dapat menyambung lagi pada malam ini pembacaan dan kajian kita daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'alal Hudhudi. Yang mana malam ini kita akan masih dalam perbincangan berkaitan dengan lawan bagi sifat iradat. Lawan bagi sifat iradat pada kalam Muhasyi rahimahullah. Fa'in qulta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa'in qulta, kalau kamu kata, atas jalan soalan ni, at-ta'thiru bit-tab'i kama yatawaqqafu ala wujudi syuruti wa intifa'il mawani'i yatawaqqafu aidan ala sababi. Jadi dia kata ta'thir, memberi kesan secara tabiat itu sebagaimana berhajat kepada adanya syarat dan ternafinya mawani', penghalang. Demikian juga yatawaqqafu, ta'thir itu berhajat terhenti di atas as-sabab. Jadi sebab mesti kena ada lah pada sesuatu untuk terjadi, sebagaimana maklum. Cukup syarat, ternafi mani' dan ada sebab. Wujudus sabab. Jadi sebenarnya nak terhasil tu kena ada wujudus sabab. Falam yadhkur falima, bukan falam falima. Falima lam yadhkuru falima lam yadhkuru. Ni kitab lama gini lah ni. Wa atau kifhu, boleh baca belaka. Jadi falima lam yadhkuru, ni waw jamaah situ. Maka kenapa lam yadhkuru, para ulama ahli kalam mereka tidak menyebut tawaqqufahu alaihi ay ala sabab. Kenapa ulama tidak bincangkan dan tidak sebut terhentinya ta'thir ala sabab, di atas sebab? Mereka bila membincangkan tentang ta'thir bil tabi'ah, mereka sebut mesti ada wujudus syurut, kemudiannya intifa'ul mawani', ada syarat dan ternafi mani'. Dan sebabnya mana? Walhal untuk terhasil tentu berhajat kepada wujudus sabab. Tapi kenapa ulama tidak menyebut lam yadhkuru tawaqqufahu alaihi? Nampak? Qultu, maka aku jawab bagi soal itu, at-ta'thiru 'inda ha'ula'i wa in tawaqqafa 'ala thalathati lakinna as-sababa 'indahum huwa nafsu tabi'ati. Jadi ta'thir di sisi mereka, para ulama ahli kalam, ataupun pada sisi golongan yang mengisbatkanlah, golongan yang berkata dengan secara tabiat ini, di sisi mereka walaupun terhenti di atas 3 perkara, kena ada syarat, sabab dan ternafi mani', kena ada belaka 3 itu, tapi
Lakinna sababa indahum, sebab di sisi mereka itu huwa nafsu tabiat, ialah diri tabiat itu sendiri. Jadi sebab itu, tabiat itu sendiri dikira sebagai sebab kepada berlakunya ta'thir. Jadi sebab tu ada tak? Ada. Sebab tu apa dia? Diri tabiat itulah. Falidha, maka dari kerana itu, lam ya'uddu, adda ya'uddu, tidak membilang. Lam ya'udduhu, tidak membilangnya, membilang sebab. Okey. Jadi diri tabiat itu ialah sebab. Amma tawakkufuhu ala sababin kharijin, adapun terhenti ta'thir itu, tawakkufuhu ay tawakkufu ta'thiri ala sababin kharijin, terhenti dia di atas sebab luaran. Makna ta'thir ini nak berlaku kena ada sebab luaran, adapun terhenti dan berhajatnya ta'thir kepada sebab yang kharij, fala, maka tu sebenarnya tak ada. Jadi sebab itu ialah diri tabiat itu sendiri. Sebab khariji tak ada. Ada pun kalau kita tanyakan sebab, ada tak sebab tak ada, itu memang tak ada lah. Fala. Kama qalahu Suktani, sebagaimana kata Syekh As-Suktani. Maka, waqad ulima, maka telah diketahui min kalami syarihi, daripada kalam syarih Syekh Hudhudi, ulima anna aqsamal fa'ili thalathatun, bahawa pembahagian fa'il, pembuat, yang melakukan, yang mengadakan, yang membuat, ada berapa bahagian? Dari segi pandangannya, dari segi pembahagiannya, ada 3. Apa dia? Fa'ilun bil ikhtiyari, yang melakukan dengan ikhtiar, dengan pilihan. Wa huwa alladhi in sya'a fa'al wa in sya'a taraka. Siapakah itu? Iaitu yang apabila dia berkehendak dia buat, bila dia nak dia tinggal. Itu makna dia buat dengan ikhtiar. Bila dia nak dia buat, bila dia tak nak dia tinggal. Itu satu. Wa fa'ilun bit ta'lili, yang kedua, ini dari segi umum lah, pembahagian mazhab-mazhab, apa nama ni, mazhab-mazhab, apa nama, millah ataupun mazhab-mazhab berkaitan dengan perbuatan. Siapa yang buat? Pertama, di sisi kita itu fa'ilun bil ikhtiyar. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia buat secara ikhtiar, dia pilih. Bila nak dia buat, bila dia nak dia tinggal ikut dia. Fa'ilun, yang kedua fa'ilun bit ta'lim, yang mengatakan melakukan pelaku dengan jalan ta'lim. Itu fa'ilun bit ta'lim, sebagaimana kata falasifah. Wa fa'ilun bit tab'i, dan yang melakukan dengan cara tabiat. Itu kata tabai'in. Okey. Kata dia, ulima min kalami syarih anna aqsamal fa'ili thalathatun. Habis. La yuqalu inna at-tabai'iyina fi ta'thiril amzijati wal asbabi al-'adiyati, al-asbab al-'adiyah ala firqataini. Maka tidak dikata, dan dikata tidak dikata, tak boleh kata, kita tak boleh nak kata, apa, tak boleh dikata bahawa golongan tabai'iyyin pada masalah fi ta'thiril amzijah, memberi kesannya amzijah. Amzijah ni maknanya kita kata campuran, kita kata Allahumma salli, unsur, campuran antara unsur-unsur panas, sejuk, api, angin. Jadi ini pemahaman di sisi ahli falsafah al-klasik lah. Maknanya berlaku apa-apa di alam ni kerana ada pencampuran. Tak, sakitnya kerana ada lebih sejuknya itu. Nampak tak? Panas, sejuk, api, angin, air dan juga apa nama ni, tanah dan seumpamanya. Jadi di sisi tabai'iyyin, tidak dikata bahawa sesungguhnya tabai'iyyin pada masalah memberi kesannya amzijah wal asbab, itu asbab yang adat,
ala firqatain. Ada dua pihak. Apa dia? Firqatun taqulu innaha tu'athiru bitab'iha. Pihak pertama yang mengatakan bahawa dia memberi kesan dengan tabiat dia sendiri. Wa ukhra ay wa firqatun ukhra taqulu tu'athiru. Pihak yang lain pula mengatakan tu'athiru biquwwatin awda'aha Allahu fiha. Dia memberi kesan dengan kekuatan, dengan kemampuan yang Tuhan letakkan padanya. Walau naza'na minha, walau naza'aha, bukan naza'na, walau naza'aha minha, kalau Allah Ta'ala tarik kuat kekuatan itu daripadanya, tak? Daripada apa nama ni tadi? Al-amzijah wal asbab tu lah. Kalau Tuhan tarik kekuatan itu, lam tu'athir, nescaya dia tidak akan memberi kesan. Fahina idzin, maka jadilah ketika itu takunu aqsamul fa'ili, pembahagian fa'il itu arba'atan, ada 4, la thalathah, tidak 3. Jadi orang kata, dah apa kita tak kata pembahagian? Kan dia kata pembahagian kan, aqsamul fa'il thalathah kan, 3. Maka la yuqad. Ni jalan iraq dia kata, dah apa kena kata 3? Kenapa tak kata 4? Sebab apa? Sebab puak tabi'iyyin dia mengatakan, ada sebahagian mereka mengatakan tabiat itu menjadikan dengan diri sendiri. Yang kedua, tabi'i itu menjadikan dengan kekuatan yang letak padanya. Jadi kalau kita lihat semula, fa'il dengan ikhtiar, lepas tu dengan ta'lil, lepas tu tabiat ni bagi dua kan? Bitab'i bagi dua pula. Jadi 4 1, 2, 3, 4. Jadi patut 4. Kenapa? La yuqalu. Kenapa? Illahnya li'anna, kerana kita kata li'anna naqulu at-ta'thiru bil quwwati, memberi kesan dengan kuat itu, dengan kekuatan itu, yarji'u lil fa'ili bi ikhtiyarin, juga kembali dengan kembali pada apa? Kembali kepada fa'il dengan ikhtiar. Maknanya kalau kita nak perincikan di sini macam mana tabiat ni kan, kalau kita nak bagi ada yang dengan tabiat dia sendiri. Yang ni dengan kuat yang Tuhan ja'alah Allah. Jadi kalau ikutnya ni kuat ja'alah Allah ni kembali pada ikhtiar juga sebenarnya. Sebab tu kata tak perlu kata 4, kerana ta'thir bil quwwah itu yarji'u lil fa'ili bil ikhtiyar, kembali kepada yang melakukan dengan ikhtiar. Wa in kana biwasitatin, walaupun dengan wasitah. Wasitah apa? Wasitah quwwah. Tuhan buat juga dengan ikhtiar, tapi dengan wasitah quwwah yang Tuhan cipta. Maka fal fa'ilu bil ikhtiyar wahidun, maka yang membuat dengan memilih dan dengan kehendak itu, dengan iradat itu satu juga. Walaupun di sisi tabi'iyyin mereka mengatakan buat dengan cara ada perantara. Kita ahli sunnah kata bukan dengan ada perantara tu. Bukan perantara itu yang membuat, ada perantara antara perbuatan tu, tidak. Allah yang buat tanpa perantara tu. Okey. Jadi kerana itu dia kata wat taqsimu, dan pembahagian itu innama huwa fi atharihi, itu melihat kepada kesan. Jadi kesannya kembali pada 3 jugalah. Buat dengan ikhtiar, maka terhasil dengan ikhtiar orang panggil. Sama ada ikhtiar dengan wasitah atau tanpa wasitah, sekali. Yang kedua secara ta'lil, yang ketiga secara apa? Secara tabiat itu sendiri, Maka wala yalzamu min taqsimi atharihi ila ma yakunu biduni wasitatin ila ma yakunu biha, la yalzamu ta'addudu bagi fa'il bagi la yalzamu. Maka tidak lazim daripada kita membahagikan kesan kepada apa yang berlaku tanpa wasitah dan apa yang berlaku dengan wasitah, itu tidak lazim berbilang fil fa'ili, pada fa'il. Jadi batu musannif kata 3 saja. Nampak tak? Tak perlulah kita nak bilang 4.
Na'am yalzamu an takunal aqsamu arba'atan. Betul. Ni dipanggil istidrak. Tapi namun, betul lah gitu, tetapi lazim daripada bahagian itu ada 4. Bina'an ala qawlil mu'tazilati. Kalau kita bina atas pandangan Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Ala qawlil mu'tazilati innal abda yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyati af'ala nafsihi al-ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah jadi sifat kepada af'al. Kalau kita bina atas pandangan Mu'tazilah, maka 4 jugalah ikutnya. Kenapa Mu'tazilah kata hamba itu mencipta perbuatan dirinya yang ikhtiyariyah? Li'annahum qassamu, kerana mereka membagikan fa'il bil ikhtiyar. Kerana mereka membahagikan al-fa'il bil ikhtiyar tu, yang membuat dengan cara pilih itu, ila qadimin, yang buat dengan iradat dan pilihan tu terbagi. Mu'tazilah bagi pula. Pertama, yang buat dengan ikhtiyar dan dia itu qadim, wa huwa Allah Ta'ala, wa ila hadithin, dan yang buat dengan ikhtiyar tapi hadith, wa huwal abdu, iaitu hamba. Jadi kalau atas Mu'tazilah 4 jugalah, sebab fa'il bil ikhtiyar tu bagi 2 dah situ. Dia bagi 2 pula di si Mu'tazilah. Wa amma ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah, fala fa'ila indahum bil ikhtiyari illallahu ta'ala, maka tidak ada yang membuat di sisi mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sahajalah yang membuat segala-galanya. Okey, habis. Boleh? Fa in qulta, jika kamu kata, innal mu'tazilata yaquluna bitawalludi, bahawa Mu'tazilah itu berpandangan, kata ni makna beriktikad dengan tawallud. Apa dia maksud tawallud? Wa huwa an yujiba fi'lun li fa'ilihi fi'lan akhara, bahawa mewajib oleh satu perbuatan bagi pembuatnya perbuatan yang lain. Perbuatan itu dibuat oleh fa'il. Perbuatan itu mewajibkan atau menyebabkan berlaku perbuatan lain yang berentetan. Dia panggil. Jadi itu panggil tawallud. Beranak. Dia beranak daripada perbuatan. Okay. Fayaqulu, lalu kata mereka, innal abda khalaqa, gambar okey tak gambar anak? Sebab hari ni ada hadiah, ada orang bagi kamera lah, alhamdulillah, jazahumullahu khairal jazak. Jadi kalau ke gini lebih terang. Sakit mata juga ni pakai lapu-lapu ni. Ini tak ada lapu. Itu bukan artis yang biasa depan cahaya terang-terang. Kalau gini lebih sesuai. Okey. Cahaya depan jadi pina mata. Okey. Kembali balik. Jadi dia kata, macam mana pula? Dia kata, kalau kamu kata Mu'tazilah kan dia berpandangan adanya konsep tawallud, iaitu satu, an yujiba fi'lun li fa'ilihi fi'lan akhar. Perbuatan yang dibuat bagi fa'il itu mewajibkan berlaku perbuatan yang satu lagi. Tendangan bola, kaki menyentuh bola, maka perbuatan kaki menyentuh bola menyebabkan bola itu lahir gerak yang seterusnya. Maka mereka kata, fayaquluna innal abda khalaqa harakata yadihi, hamba itu yang mencipta gerakan tangannya. Wa harakatu yadihi aujabat lahu harakatal khatami, dan gerakan tangannya tadi mewajibkan baginya gerak cincin. Fakaifa taqulu, maka macam mana kamu kata, innahum la yaquluna illa bil fa'ili bil ikhtiyari, bahawa mereka tidak mengatakan bahawa tidak ada
pembuat kecuali dengan ikhtiar ke ahli sunnah. Seperti ahli sunnah. Gini. Iskalnya ataupun iraknya gini. Dia kata, tadi kan kita kata, bila kita kata Mu'tazilah ni sebenarnya dia juga, dia aksam tu 3 saja. Sebab di sisi Mu'tazilah pun dia kembali kepada fa'il bil ikhtiyar. Sebab Allah juga yang cipta kudrat dan cipta kekuatan pada sesuatu. Jadi maknanya di sisi Mu'tazilah, al-fa'il bil ikhtiyar tu satu jugalah. Mereka tidak berkatakan bahawa tabiat itu sendiri bukan. Jadi iskal di sini atau irak dibuat sini, dia kata, tidakkah Mu'tazilah menerima konsep tawallud? Tawallud tu makna terhasil perbuatan daripada perbuatan lain. Maka perbuatan yang terhasil itu, yang berentetan itu, tu bukan Tuhan buat dah tu. Tu bukan Tuhan buat tu. Itu hasil daripada perbuatan awal secara beranak dan secara berentetan. Berturut-turut keluar. Sebab tu kata, fayaqulu innal abda khalaqa harakata yadihi. Hamba itu yang cipta gerak jari dia. Ya ni tangan lah. Maksudnya jari lah. Kemudian, gerak jari itu yang mewajibkan baginya bahawa bergerak khatam. Cincin itu. Maka macam mana kamu kata bahawa Mu'tazilah tidak menganggap adanya pembuat kecuali dengan ikhtiar sebagaimana ahli sunnah? Macam mana mu kata Mu'tazilah ni macam ahli sunnah juga? Padahal ni lain dah. Nampak ni? Qultu, maka aku jawab, innahum yaquluna innal abda, mereka mengatakan bahawa hamba itu athara fi harakatil yadi. Hamba itu yang memberi kesan pada gerak tangan bil ikhtiyari, dengan secara pilih. Perbuatan gerak jari tu perbuatan hamba yang ikhtiariah. Jadi hamba yang memberi kesan pada berlakunya gerak jari, gerak tangan tadi. Wa fi harakatil khatami, dan pada harakat, pada gerak cincin pun bil ikhtiyar aidan, itu dengan pilih juga. Lakin biwasitati harakatil yadi, tapi dengan perantaraan gerak tangan. Dengan perantaraan gerak tangan. Jadi di sisi Mu'tazilah, mereka kata apa? Gerak tangan ini kitalah yang buat, mana kita fa'il bil ikhtiyar situ. Sebab Mu'tazilah kan dibagi dua kan. Fa'il bil ikhtiyar yang qadim, fa'il bil ikhtiyar yang hadith baharu. Jadi kita gerak jari ni, kita yang buat gerak jari. Maka gerak cincin itu ikut bergerak ataupun terhasil dengan sebab gerak jari kita. Maka di situ, gerak cincin itu terhasil dengan ikhtiar juga orang panggil. Terhasil dengan ikhtiar. Tetapi melalui perantaraan gerak tangan, gerak jari. Falam yaqulu bil fa'ili bit ta'lil. Mereka tidak berpandangan dengan ada fa'il secara ta'lil. Pembuat secara ta'lil. Bal fa'ilu indahum, bahkan fa'il di sisi mereka itu innama huwa bil ikhtiyari. Ialah dengan pilih dan kehendak. Yaf'alu fi'laini, yang membuat dua perbuatan. Ahadahuma bila wasitatin, salah satu tanpa perantara, iaitu gerak jari. Wathaniyah, dan yang kedua biwasitatin, dengan perantara. Nadhiru ma taqaddama, dia seumpama barang yang telah lalu sebut. Nampak? Jadi di sisi Mu'tazilah pun, gerak jari ni bukan dengan cara ta'lil juga. Bahkan dengan cara ikhtiar. Tetapi ikhtiar itu melalui wasitah. Jadi di sisi Mu'tazilah, gerak jari itu buat dengan cara ikhtiar, pilih dan kehendak, tapi tanpa wasitah. Yang kedua ialah gerak cincin. Itu dengan ikhtiar juga, tapi dengan wasitah. Bukan dengan jalan ta'lil. Nampak? Jadi ulama kita ni dakik pada masalah nak nisbah ni. Kita tak boleh nisbah, hatta Mu'tazilah kita tahulah sesat.
firqah yang bukan ahli sunnah dah sesat, tapi benda yang mereka tak kata, kita tak boleh kata. Benda yang mereka tak kata, kita tak boleh kata lah. Itu mimba bil insaf. Kita menyatakan apa yang mereka nyatakan. Benda mereka tak sebut, kita tak perlu kata. Walau tentang salah sekalipun. Ni salah ni. Tapi salah pun jangan kita nisbahkan benda yang tak betul. Jadi di sisi mereka berlaku tu bukan cara taklid. Tapi berlaku dengan cara apa? Ikhtiar. Tapi ikhtiar dengan wasitah. Dan yang satu lagi ikhtiar tanpa dengan wasitah. Jadi ulama kita amat berhalu hatta kepada al-mukhalifin, al-khasm, pihak lawan pun kita tak sebut. Itu yang patut adalah pada setiap orang yang cuba nak berdebat ataupun cuba nak membawa pada pihak yang satu lagi kepada kebenaran, patut buat gitulah. Ni tak habis-habis Wahabi Salafi duk kata Asy'ariyah ni Mu'attilah. Tak habis-habis kata Asy'ariyah ni menafikan istiwa. Tak habis-habis mengatakan Asy'ariyah ni menafikan ulu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pula Asy'ariyah menafikan istiwa? Bila pula Asy'ariyah menafikan ulul? Bila pula? Tak ada pun. Nampak tak? Mana boleh nafi macam gitu? Mereka salah faham. Ini kata ta'assub. Mereka ambil tulisan yang ulama-ulama mereka percaya 100%. Padahal nukilan tu tak betul. Sebab ni kena penting kita nukil dengan cara betul. Kita berhenti sekejap untuk jawab azan. Bagi komen cahaya mana yang lebih okey. Allahumma rabb hati sayyidina. Cahaya pertama lagi terang hak ni kot. Yang tak ada pencahayaan. Tidak ada pencahayaan. Kamera ni pun kamera yang external ni hadiah daripada sahabat-sahabat. Jazakumullah khairan. Jadi nak gambar besar sikit, Ana tak pandai ni nak ejah dan nak OBS ni macam mana. Sebab dia punya ratio kitab tu kalau kita kecil takut tak muat habis. Kecil sangat. Lepas tu pula memanglah kalau ikutnya ada ruang kosong hitam tu boleh ditulis sesuatu, tapi kita ni
Sebab kita sendiri yang buat. Jadi fokus Hana pada kitab ni lah, paparan kitab tu. Gambar Hana tak penting mana tu, kita bukan artis ataupun model. Jadi tak tahulah, mungkin penerangan lebih sesuai, lebih jelas kalau ada gambar, tapi yang jadi masalah apabila kita ejah dia punya besar kecil pada kitab tu, dia akan jadi tak jadi kecil sangat dan ada ruang kosong. Jadi nak buat frame-frame tu kita pun malas. Jadi tugas tak reti lah kita nak buat tu. Ni pun mujur boleh buat ni. Tapi tak apa, kalau ada sudi nak menyediakan khidmat ataupun nasihat, boleh diterima ahlan wa sahlan. Okey, sambung balik. Jadi kalau cahaya gini okey tak? Okey eh. Mana tadi? Selesai dah. Dia kata ahadahuma bila wasitatin wa thani biwasitatin. Nadhiru ma taqaddama. Qawluhu wa hadha, dan ini ay ma taqaddama min tawakkufi ta'thiri tabi'ati ala wujudi syuruti wa intifa'il mawani'i bi khilafi ta'thiril illah. Dia kata, dan barang yang telah lalu daripada terhentinya memberi kesan tabiat atas ada syarat dan ternafi mani', itu bi khilafi, menyalahi ta'thiril illah, memberi kesan dari aspek illah. Jadi huwa al-fariq, illati huwa al-fariq, ay al-fariqu, itu yang membezakan. Al-farqu huwa al-farqu, huwa al-farqu, huwa al-farqu. Okay. Hadha huwa al-farqu. Mana tadi? Hadha tadi, hadha apa? Ai, dia tak tafsir dah hadha. Ai ma taqaddama min tawakkufi ta'thiri tabi'ati ala wujudi syurut wa intifa'il mawani' bi khilafi ta'thiri illah. Huwal farqu. Jadi kalau ikutnya huwal farqu ni qauluhu. Apa dah? Ini nak syarah kepada matan ataupun syarah luar tu. Huwal farqu, itulah dia farqu. Al farqu makna ai al fariq, yang membeza. Okey. Farqun tu perbezaan kan? Perbezaan. Farqun dengan maksud al-fariq, yang terbeza atau yang membeza. Al-fariq. Thumma awdaha dhalika bitafri'i. Kemudian menjelaskan lagi musannif demikian itu dengan membuat tafri'. Nampak? Buat tafri'. Biqaulihi fal'illatu. Ila akhirih. Mana fal'illatu? Kat mana tengok ni? Hadha huwal farqu bainaha wa bainal illati idhil illatu la yatawaqqafu ta'thiruha ala syai'in bi khilafi tabi'ah. Wa wajhul munafati hadhihi al-umur al-arba'ah anna al-karahiyata tastalzimu nafy al-iradati wa dhuhur. Tak sahih? Kat mana tu? Ana rasa fal'illatu, rasa-rasanya lah ada di belakang tu. Rasa-rasanya sini. Maka musannif muhasyi kita, dia syarah pada nuskah yang berbeza dengan nuskah yang kita ada ni. Rasa-rasanya pada sini. Hak ni hak musannif sebut dalam hasyiah biqaulihi fal'illah. Siapa ada nuskah berbeza tu kabul. Jadi nuskah yang satu lagi, kalam dia ataupun syarahnya jadi gini. Wa hadha huwal farqu bainaha wa bainal illati fal'illatu la yatawaqqafu ta'thiruha ala syai'in bi khilafi tabi'ah.
Makna saja sama je tu. Tapi hak ni dengan datang dengan idh. Tadi yang nuskah hak muhasyi kita syarah ini dengan fa. Maka jadi fa tu fa tafri'. Sebab itu dia kata thumma awdaha dhalika bitafri'i biqawlihi fal'illatu. Fahuwa tafri'un, itu tafri'. Fa dia cabangkan. Dia panggil fa tafri'. Dia cabangkan daripada katanya ala qawlihi wa hadha huwal farqu, dan inilah perbezaan ila akhirih. Qawluhu wa wajhu munafati. Di situlah. Nuskah lain macam mana? Sini if ke? Ada tak dengan fa? Maknanya boleh buat catatan di sinilah. Sebab tak ada dah tempat lain tu yang sesuai tu. Tak ada dah. Falailah tu tidak ada dah tempat lain tu. Jadi di situ wa fi nuskhatin fal'illatu wa hadhihi wa ala hadha wa ala hadhihi an-nuskhah sama je. Syarraha al-muhasyi Al-Syekh Asy-Syarqawi. Okay. Wa ala hadha syaraha al-muhasyi Al-Syekh Syarqawi. Ni atas inilah telah mensyarah oleh muhasyi Syekh Syarqawi. Mana sini pada kalamnya fal'illah di situ. Nampak? Gitulah, boleh jadilah kalau silap anak tu khabar baliklah tu. Nampak? Wa ala hadhihi ay hadhihi nuskhati syarah al-muhasyi Al-Syekh Syarqawi. Okay. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sekadar tu saja untuk malam ini, insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.